Okay, boleh kita mulakan. Okay, so saya tak perlu pakai mic, boleh dengar kan? Okay. So yang dekat rumah boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okay, so sebelum kita continue with previous discussion, so ada sedikit pengumuman lah. Kalau tengok dekat assignment yang saya share, okay, so Munfi ada highlight tadi. So question number 4 tu sepatutnya kita ada 5 variables kan, x1 sampai x5 saja. Okay. Maksudnya objective function yang saya bagi maximize 6x1 plus 5x2 plus 4x3 5x4, okay, so plus 6x5 bukan 6x6. So dekat situ ada typo, sepatutnya x5. Boleh? Sebab kita ada 5 variables. Okay, so yang lain-lain tu tak ada masalah kot saya rasa. Boleh? So saya harap semua take note. Okay. So saya stop sharing screen. Okay. Okay, so kita sambung discussion semalam. Ada sesiapa yang dah try ke untuk soalan ini? Okay, exercise 4.10. Dah try belum? Oh, besar kan? Lalu lupa. Maximize. Okay ke? Okay, so kita cuba tengok lagi sekali exercise 4.10 ini. Okay, dan kita cuba solve guna Excel solver lah. Okay, so based on this question, kalau tengok kita boleh formulate linear programming problem sebagaimana berikut. Cuma semalam kita dah bincang sehingga, okay, given the following statement, so kita dah boleh tentukan bond. Okay, so maksudnya B refer kepada number of bond. Okay, dan yang kedua refer kepada number of share bagi stock XYZ dan juga C number of option. Okay, so kita repeat lagi sekali macam mana kita nak formulate problem ini from the statement, the following statement. Okay, so yang pertama tu tak ada masalah kan. Yang pertama kita akan dapat bond 10. Okay, so maksudnya kalau baca daripada sini, time 0, time 1. Okay, so face value bagi bond, okay, so face value tu just principle. Ada selain daripada matematik kewangan, macam matematik gunaan. Yang lain-lain semua matematik gunaan, kewangan kan? Okay. So bond just kita boleh katakan sebagai loan lah. Okay, so loan. Okay, so face value refer kepada principal. Okay, so borrower. Okay, so borrower issue bond. Okay, so maksudnya dia issue untuk buat loan sebanyak $100 dekat sini sebagai contoh. Okay, dan investor, okay, lender dia akan bagi loan tersebut lah, dan $100 ini akan dibayar semula oleh borrower, okay, pada maturity. Dan of course sebelumnya dia perlu bayar interest lah, tapi dalam kes kita ni dia dah highlight dekat sini tak melibatkan interest ataupun kupon tu interest lah. Okay, jadi maksudnya, okay, so harga pada time 0 dijual pada harga $90.
manakala pada T1 kita akan dapat 100. Kan? So daripada sini kita boleh tahulah profit, expected profit. Okay, so profit bagi bond 100 tolak dengan 90 equal to 10. So kita akan dapat, okay, so bond equal to 10. Okay, so begitu juga awak boleh buat untuk ni yang pertama. Okay, yang kedua, okay, so T0, T1. Okay, kita nak tengok untuk case stop. Okay, sama juga seperti yang tadi. Okay, so time 0 kita diberi S0 equal to 20. Okay, kita ada 3 scenarios. So boleh sketch. Okay, so S1U upstate berapa dekat sini? 40. Kemudian S1 katakanlah I untuk indifferent 20 dan juga S1D berapa tu? 12. Okay. So kita boleh compute profit sebagaimana kita compute profit untuk bond. So maksudnya profit. Okay, so straightforward lah kita boleh compute. Okay, so 40. Okay, so minus dengan 20. Okay, 20 minus dengan 20 dan 12 minus 20. So akan dapat solution untuk yang kedua ni. Untuk stop. Yang tu okay? Yang tu clear kan? Okay, kenapa 1/3? Sebab kita assume dekat sini each of the scenario is equally likely. Okay, so maksudnya probability dia kita just assume ketiga-tiga kemungkinan itu sama je dia punya probability sebab kita tak boleh nak expect. Okay, sama ada upstate, downstate ataupun indifferent. Okay, so equally likely just 1/3. Okay, dan yang ketiga ni yang kita belum bincang. Ada idea tak macam mana kita nak come up with call option sebagaimana berikut? Daripada mana datangnya? Okay, 1,500, 500 dan juga 1,000 ini. Macam mana? So dia reflect juga kepada, so ingat call option ni dia based on underlying asset. So underlying asset dekat situ adalah stock XYZ. Okay, so maksudnya dia reflect dekat sini lah. Okay, so untuk case upstate, untuk case downstate, okay, untuk case upstate, downstate dan juga, upstate, indifferent dan juga untuk case downstate. So macam mana kita nak dapat formula seperti berikut? Macam mana? Ada idea tak? Okay, sama juga untuk case yang ni kan. Untuk case underlying stock. So kita boleh buat cara yang sama. Okay, ataupun kalau sebelum ni kita tengok S0 kita boleh sketch. Okay, so binomial diagram S1U, S1D, kemudian kita sketch call option. Okay, C1U, C1D. Okay, dan kita boleh generalizekan lah daripada 2 possible state kepada 3 possible state dekat sini. S1 indifferent. Okay, so dekat sini pun sama juga. Okay, so C1 indifferent. Okay, so C1U, macam mana kita nak find dia punya payoff? Okay, ST minus dengan K kan. So, untuk call option kita ambil yang positif. Okay, ataupun kita ambil maximum
di antara ST, okay, so stop price at time T minus dengan strike price 0. Okay, so kedua-dua ni sama je. Kita boleh wakilkan formula berikut ataupun kita just ambil yang ni je. Okay, so plus sign tu maksudnya just kita ambil maksimum. Okay, berapa C1U dekat sini? Berapa? So cuba tengok balik dia punya statement. So European call option, okay, so to buy 100 shares of stock, okay, at 15. Maksudnya daripada sini kita tahu bahawa K, okay, strike price $15 kan? Betul tak? Kan? So K $15, kemudian C naught berapa kat sini? Cuba baca ayat dia. Okay, untuk 100 shares, okay, so for each share, cost dia adalah 15. Okay, strike price ataupun agreed price at time 0. Okay, then exactly 6 months from today, sell for 1,000. So maksudnya 1,000. Okay, so $1,000. Okay, so kita divided by 100 share tadi. Kita akan dapat dekat sini 10. Okay, so 10 ni refer kepada kupon. Betul tak? Okay kan? So cuba fahamkan. Daripada mana kita boleh dapat kupon price C naught tu equal to $10. Okay, sebabnya daripada statement ini, okay, European call option to buy 100 shares of XYZ stock at 15. Okay, so 15 kita dah tahu, ia ni merujuk kepada strike price K. Okay, exactly 6 months from today, sell at 1,000. Okay, so maksudnya 1,000 divided by 100 shares, so kita akan dapat, okay, harga C naught. Boleh kan? So call option $10. Okay, dan dekat sini kita boleh compute lah. Okay, so daripada sini berapa kita dapat sini? C1U. Okay, so ST berapa? ST ataupun S1 kan? S1, okay, S1U, S1I, S1D. Okay, dekat sini S1D berapa? Sorry, S1U berapa? 25 kan? So maksudnya S1D, S1U 40. Okay, so kita tengok pada senario upstate. Okay, downstate dan juga okay, same price. Okay, so same price indifferent. So upstate 40 dan juga downstate 12. Okay, so ini just 40 minus dengan berapa tadi? Strike price 15. Okay, kita akan dapat 25 kan? So begitu juga untuk yang seterusnya. Dekat sini 20 minus 20. Okay. Dan juga sini berapa? minus 20. Betul ke? Saya cuba check. Oh sorry, 20. Sekejap tengok. Oh sorry, dekat sini 15 kan? Strike price. Okay, dan kita akan dapat 5
Okay, so sini 12 minus 15. Ingat tadi kita ambil yang positif saja, maximum. So 0 lah. Kan? Boleh kan? Sampai situ. Okay. Dan macam mana kita nak dapat nilai ni? Okay, sebab yang kita refer dekat sini adalah merujuk kepada each stock. Kan? Jadi kita boleh straightforward. Okay, so kita tulis time T0, T1 dekat sini. So T0, okay, so yang ni lah. Yang ni tadi. Okay, so untuk 100 stok, so yang ni refer kepada 10 darab dengan 100 stok kan. Kita dapat 1000. Okay, so yang ni pun sama lah. Berapa tadi? 25 darab dengan 100 stok. 2500. So yang ni 15. Sorry, 5. Okay, so 5 darab dengan 100 stok. 500. Dan C1D. Okay, so kosong darab dengan 100. Kosong lah. Okay, so ni kita dapat untuk okay, so payoff pada masa untuk 3 senario ni. Cuma yang kita nak masukkan dekat sini adalah yang diminta adalah expected profit. So, expected profit kita boleh straightforward. Seperti yang tadi lah. Kan, maksudnya cost ini tolak dengan yang ni. Okay, so C1U tolak dengan C0. So kita akan dapat, awak akan dapat dekat ni 1500. Okay. So dekat sini 500 tolak dengan 1000 akan dapat minus 500. Okay. So kosong tolak dengan 1000 akan dapat minus 1000. Okay, dan kita boleh come up with this expression. Okay, so dia punya kebarangkalian sama juga, 1/3. Boleh ke? Ada apa-apa soalan? Sepa? Boleh? Okay, so daripada situ kita dah boleh come up with yang ni lah kan. Okay, so kita nak maximizekan profit. Okay, so based on, okay, so yang ni coefficient yang kita dapat tadi. Okay, so 10, okay, so refer kepada number. Okay, so PSC ni refer kepada number, so maksudnya, okay, kita boleh come up dengan sebagaimana berikut lah. Okay, so 10 times dengan V plus dengan 4S, so sepatutnya dekat sini plus, okay, so plus 0C kan. Okay, so yang ni pun sama, untuk constraint ni straightforward. Okay, diberi dalam pernyataan di atas. Dan C, okay, so yang ni untuk buy, C less than or equal to 50. Kemudian C greater than equal to minus 50 refer kepada sell. Okay, so yang ni purchase greater than 0. So less than 0. Okay, so minus sign tu untuk sell. Okay, dan juga untuk non-negativity bagi bond dan juga stock. Okay, so bila kita dah dapat formulation ini, linear programming problem, so awak perlu solve lah sama ada guna simplex method ke. Okay, tapi dekat sini kita boleh solve straightforward guna solver. Ada try tak? Tak try lagi? Ada bawa laptop? Laptop tak bawa kan? Tak, okay. So kita boleh, sekejap. Ya? Boleh je. Ada bawa phone? Tak dapat sama? Sama je, sekejap saya check.
Okay, sekejap. Sekejap, saya nak buka email. Okay, so cuba kita tengok. Tak ada lagi? Okay, sekejap. Tak apalah, saya share dekat iPad lah senang. Okay, sekejap saya share kat sini. Ni apa ni? Boleh tak? Tak keluar. Tak ada? Oh, okay dah. Okay, sekejap. Okay, so cuba tengok. Yang tak dapat tu sebab apa? Sebab tak guna calculator ni, tak guna Excel. Guna apa? Guna software apa? Online calculator. Okay, so cuba tengok. Okay, so sama je lah sepatutnya jawapan yang awak akan dapat. Okay, so cuba tengok. Kita punya decision variable adalah kita masukkanlah semua input-input yang perlu. Okay, so BSC ni. Okay, so saya set semua equal to 0 dulu contoh. Okay, so ini awak dah tahu kan macam mana nak masukkan. Okay, so kita just set decision variable. Okay, so objective function. Kemudian ni kita just masukkan equation untuk objective function. Okay, seperti mana dalam soalan. Okay, dan juga constraint. Okay, seperti mana dalam soalan. Okay, penting kena link lah dengan DAC, decision variable di atas tu. Okay, so then based on this equation, this formulation, so kita just go to data. Okay, solver. Kan, so yang ni tadi kalau belum pernah buat, okay, so kita masukkan objective function, kemudian set maximize.
Okay, so yang ni semua kita punya variables lah. Okay, so akan dapat exactly sama seperti dalam buku teks. Okay, so 14,000. Boleh tak? Okay, so ini dah pernah cuba kan? Dah pernah buat kan? Guna Excel ni. Okay, so cuba. Okay, satu lagi mungkin kalau nak guna alternative selain daripada Excel ini. Okay. So awak boleh guna online optimizer yang ni. Nak cuba tak yang ni? Okay, so yang ni pun sama je. So yang ni dia konsep dia sama seperti okay, awak boleh explore lah nanti. Okay. So based on model ni. Okay, sekejap. Okay. So laptop tak bawa kan? Tak apalah. Okay. So awak boleh guna yang ni juga. Cuma yang ni saya tunjuk untuk soalan yang kedua. Okay, so basically awak just masukkan online optimizer ni, konsep dia sama seperti kalau awak familiar dengan software dia panggil Lingo. Lingo ataupun Lindo. Okay, so basically kita just perlu define variable apa yang kita guna. Okay, dia seperti programming lah. Okay, so kita just masukkan variable apa yang kita guna dan masukkan objective function dan juga constraint. So constraint, kita punya constraint ini numbering dia. C11, C12 mesti numbering yang berbeza lah. Okay, so boleh tengok dekat sini. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh untuk soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang kedua. Suppose the investor wants a profit of at least 2,000. Okay, boleh tengoklah dalam buku teks. Okay, so suppose the investor wants a profit of at least 2,000 in any of 3 scenarios. So write a linear program that will maximize the investor's expected profit under this condition, under this constraint. Okay, so kalau tengok dalam buku teks itu, soalan yang ni kita boleh formulate sebagaimana berikut. Okay, so kita ada tadi untuk variable X1, X2, X3 refer kepada B, S dan C lah. Okay, so kemudian kita ada another 3 variables merujuk kepada P1, P2 dan P3. Okay, so ini saya just guna variables X saja. Okay, so daripada kita dah define variable apa yang diperlukan, seperti biasalah untuk programming, so kita perlu semicolon di akhir statement ini. Okay, kemudian kita nak maximizekan function. Okay, so 1/3 times dengan X4. Merujuk X4 ni merujuk kepada P1, X5, P2 dan juga X6, P3. Okay, dan juga semua constraint yang tersenarai dalam buku teks itu. Okay, so ideanya kita just boleh nampak yang dekat rumah? Sorry Doktor, ada saya screen tak? Sebab saya sekarang tengok kat Excel saja. Oh, tak ada dekat screen ke? Sekejap. Sekejap. Share screen. Okay, sorry. Okay, sekarang boleh nampak ke? Boleh. Boleh? Boleh nampak dah. Okay. So yang ni saya highlight tadi. Awak boleh guna software ni, online optimizer ni untuk solve soalan nombor 1 yang kita bincang tadi. Cuma yang ni saya buat untuk soalan yang berikutnya lah dalam buku teks tu kan. So kita ada constraint sebagaimana berikut. Okay, so 1/3 times dengan P1 plus 1/3 times P2 plus 1/3 times dengan P3.
dan juga constraint. Semua constraint yang ada dekat situ. Okay. So ideanya saya just nak awak explore software ni. Okay. So sebelum kita guna, so of course seperti mana programming yang lain. Okay. So kita perlu define variable apa yang kita perlu guna. Okay, so dekat sini daripada line 1 sampai line 6 kita define variables. Okay, dan juga kita define objective function dan juga constraint. Okay, dan kita just tekan solve model. Okay, so kalau tengok dekat sini solving finish, optimal solution was found. So maksudnya kita punya solution ataupun kita punya typing dekat sini tak ada error lah. So kalau dia tulis kat sini error, so kita kena check lah line mana yang ada error. Okay, dekat sini dia tak ada apa-apa masalah. So dia just tulis optimal solution was found. Dan awak boleh tengok specifically dekat model overview. Okay. So kita ada problem type, objective dan juga optimal solution. Okay, so optimal solution. Okay, so kalau awak tengok sama seperti jawapan yang ada dalam buku teks itu, 11,200. Boleh tak? Sebab saya share dekat screen ni jadi tak, saya tak dapat tunjukkan dalam buku teks itu. Boleh ke? Boleh nampak tak? Okay, yang tu awak kena check lah dalam muka surat 74. So problem yang saya develop dekat sini tadi, okay, adalah based on question 2 tadi. Okay, so kita akan dapat exactly sama 11,200 optimal dan kita boleh tengok lah number of variables dan yang lain-lain. Kemudian kita nak tengok kepada optimum solution, solution untuk decision variables. Okay, yang kita nak find tadi adalah P1, P2 dan P3 kan. Okay, sebab yang ni X1, X2, X3 refer kepada B, S dan C. Cuma yang kita nak find adalah P1, P2, P3 yang diwakili oleh X4, X5 dan juga X6. Okay, kat sini awak boleh tengoklah dia punya value. Okay, so 2000. Okay, cuba tengok dia punya statement is okay. So X2 refer kepada stock. Okay, so 2,800. Okay, kalau tengok dekat answer dekat situ, the optimum solution is to buy 2,800 shares. Okay, X2. Dan juga sell. So sell minus sign, minus signs. Okay, so sell 56 call option. Okay, so maksudnya daripada sini kita boleh tengok dia punya variable, solution. Dan juga kita boleh tengok dia punya model overview. Tak ada. Okay, so itulah sepatutnya kita boleh tengok graph tapi dekat sini tak ada nothing to display. Okay. So untuk simple cases dia akan plotkan graph untuk kita lah. Boleh? So online optimizer. So saya ingat saya nak buat exercise yang tu hari ni. Maksudnya the next exercise tu tapi awak tak, yang dekat sini tak bawa laptop semua kan. Tak apalah, awak boleh try. Okay, ataupun kita boleh try. Okay, katakanlah kita nak formulate untuk soalan yang tadi. Okay, so awak boleh try lah. So yang ni contoh saya nak formulate balik soalan yang nombor 1 tadi. Kita ada 3 variables. Okay, sekejap. Okay, so awak boleh cuba just okay, so 10 x1 times n plus 20 x2. Okay, cuma be careful lah untuk guna any software packages macam ni, awak kena letak sign darab ni. Okay, so jangan, kalau tak ada ni dia akan jadi error lah. Sebagai contoh, solve, dia akan keluar macam ni.
Okay, error in line 6. So maksudnya kita kena detect lah. So error tu dekat mana? So dekat sini error sebab kita tak letak sign darab. Okay. So cuba kita tengok 20 X2 dan sorry, sini 4. Okay, so 10B plus 4X2 plus dengan 0. Okay, ataupun kita tak boleh letak, tak apalah. Okay, so 0x3. Okay, so dekat rumah mungkin awak boleh try untuk explore, untuk try formulate untuk problem number 1 tadi. Okay, so x1, okay, so bs, okay, so greater than 0, kemudian x3 greater than okay. Okay, sebab x3 refer kepada c, c greater than or equal to minus 50, less than 50. Okay, so boleh masuk macam tu. Dan masukkan kita punya constraint. Kita ada 5 constraint. X1, X2 greater than 0, X3. Okay. Yang ni okay, kita ada 5 constraint kan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang ni pun sama lah kalau awak try run. Okay, so error in lines 4. Okay, sebab kita tak letak semicolon. Okay, so yang ni 1, 3. Error in line 4. Okay, so kalau awak solve, kita akan dapat solution seperti yang kita tengok tadi lah. 14,000. Boleh tak? So ini awak kena try sendiri lah kalau boleh nampak. Okay, sebagai perbandingan, maksudnya kita dah tengok solution untuk Excel. Okay, kita juga boleh tengok untuk double check solution dengan menggunakan online optimizer ini. Boleh? So yang ni kita tengok jawapan dia sama. So yang Darwish dapat line tu mungkin boleh double check balik lah. Mungkin ada salah mana-mana kan. Okay, so cuba tengok dekat sini solution. Kita dapat solution 14,000 dan variables. So kita boleh check sama seperti yang kita nak tadi. Okay, so X1. Okay, so refer kepada B 0. Kemudian stock 3,500. Okay, option minus 50. Constraint. Okay, so boleh explore yang tu. Dan juga exercise yang seterusnya lah. So boleh cuba buat. Okay, so far ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada? Boleh? Kita pun dah 11.40. Saya ingat kalau ada semua bawa laptop tu, kita boleh try buat exercise. Tapi tak apa, kita just okay, so awak take note lah yang ni. Okay, so lagi satu saya nak tunjuk. Kalau kita solve punya Excel ini. Sekejap, saya kena stop sharing.
Okay, so cuma dalam Excel ini, untuk soalan yang kedua, okay, so saya tak sempat nak formulate tadi. So cuba awak check balik jawapan dia. So bila saya run, saya tak akan dapat jawapan. Okay, so, lepas kita dah masuk semua formulation dekat sini, kita solve. Okay, so problem to solve not specified. So cuba awak check balik lah. Okay, so mungkin ada silap mana-mana dekat sini. Okay, so ini kita just define objective function. Okay, so 1/3 tadi times dengan P1, P2 dan P3. Okay, so bila solve tak dapat, so mungkin awak boleh check balik lah nanti. Okay, so itu saja. So saya nak wrap up untuk chapter 2. So basically exercise yang lain boleh cubalah. Boleh guna dua software. Satu software packages yang free online tadi dan satu lagi based on Excel. Okay, so itu kita dah wrap up untuk chapter 2 dan minggu depan kita akan masuk chapter 3 berkaitan dengan quadratic programming lah. Okay, so chapter 2 ni saya tak go detail berkaitan dengan finance sebab yalah ada Chan pun tak ambil subjek kewangan kan. Jadi kita tak go detail kepada kewangan lah. Okay, so far okay kan? Kita just fokus kepada theoretical part dan sikit saja kita sentuh berkaitan dengan finance. Okay, so itu saja. Kalau tak ada apa-apa kita tamat dekat sini lah. Okay, thank you semua. Ya? Yeah? Thank you. Oh, macam mana nak solve yang tu? Total.